Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Sebelum ke paparan negeri-negeri dan lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Johor, kita ikuti dahulu rangkuman utama. Sistem e-kredit tiket penerbangan bakal diperkenal Ogos depan. Keperluan yang akan diperkenal Kementerian Pengangkutan itu bagi memudahkan pelajar institusi pengajian tinggi awam IPTA pulang ke kampung halaman. Bantuan melibatkan pelajar dari Sabah dan Sarawak yang belajar di Semenanjung dan sebaliknya. Kementerian Pengangkutan pada tahun ini memang ada satu inisiatif untuk memberikan bantuan tiket kapal terbang kepada mereka, iaitu kita akan bagi satu bentuk kredit kepada mereka yang akan dikreditkan kepada akaun masing-masing untuk mereka membeli tiket kapal terbang. Setakat ini dianggarkan lebih kurang 50,000 pelajar dari Sabah dan Sarawak yang menyambung pengajian di Semenanjung Malaysia. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan syarikat penerbangan tambang murah MyAirline menawarkan diskaun 20% serta allowance bagasi kepada pelajar yang melakukan penerbangan domestik di bawah program pelajar MyAirline. I'd like to thank MyAirlines for offering this program. Yes, it is very, very close to my heart because this is one policy and one initiative that I really hope to play a role, and as the Transport Minister can do something to help our students. So I think this is one way that we can help the students, especially from Sabah and Sarawak, because for them it is really hard to even afford to go back once a year. MyAirline kini beroperasi di 2 lapangan terbang di Bangkok dengan operasi di lapangan terbang Suvarna Bumi pada 28 Jun dan di lapangan terbang antarabangsa Don Mueang menjelang 1 Julai. Sejak penerbangan sebelumnya pada 1 Disember tahun lepas, MyAirline menghubungkan Kuala Lumpur dengan pelbagai destinasi popular seperti Kota Kinabalu, Kuching, Kota Baru, Langkawi, Pulau Pinang, Sibu, Tawau dan Miri. Bank-bank disaran terus tawar bantuan bayaran balik pinjaman kepada individu dan perusahaan kecil dan sederhana yang memerlukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia termasuk bantuan penjadualan dan perstrukturan semula pinjaman. Beliau turut mengingatkan industri perbankan memainkan peranan penting mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemik, terutamanya membantu peminjam yang masih terkesan. Pada masa sama, peminjam bermasalah boleh mendapatkan khidmat nasihat percuma dan bantuan bayaran balik pinjaman melalui agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Syarikat Pengurusan Unit Amanah Milik Penuh Permodalan Nasional Berhad PNB, Amanah Saham Nasional Berhad ASNB mengisytiharkan pengagihan pendapatan berjumlah RM368.15 juta untuk dana harga tetap iaitu Amanah Saham Bumiputra 3 Didik ASP 3 Didik bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023. Menerusi kenyataan, PNB memaklumkan pengagihan pendapatan tersebut adalah bersamaan 5.00 sen seunit untuk 312,476 pemegang unit yang kini memiliki 7.36 bilion unit. Setakat 26 Jun lepas, ASP 3 Didik merekodkan pendapatan bersih yang realisasi sebanyak RM346.41 juta. Sehubungan itu, urus niaga ASP 3 Didik di semua cawangan dan ejen ASNB termasuk semua platform digital dan perbankan internet telah ditangguhkan buat sementara waktu dari 27 hingga hari ini bagi memudahkan proses pengiraan pengagihan pendapatan. Pemegang unit boleh melakukan urus niaga semula di portal MyASNB atau melalui aplikasi mudah alih MyASNB pada 1 Julai atau di mana-mana cawangan ejen ASNB di seluruh negara pada 3 Julai ini. Isu ruang sempit serta sesak di Mina bukan hanya dihadapi Jemaah Haji Malaysia namun turut melibatkan negara lain terutama ketika kuota penuh haji dan juga sekiranya ada kuota tambahan. Menjelaskan perkara itu, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Syed Hamadah Said Uthman. Pihak pengurusan Maktab Tabung Haji juga telah memberi sebahagian ruang yang diperuntukkan untuk ruang pejabat dan penginapan tugas tabung haji termasuk ruang petugas muasasah kepada jemaah haji bagi meningkatkan saiz ruang yang sedia ada. Namun begitu,
ada sebahagian jemaah haji yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan suasana ini dan pihak tabung haji telah membenarkan jemaah haji berulang-alik dari Makkah ke Mina jika ada permintaan. Beliau turut menafikan tuduhan bahawa TH tidak bertindak ke atas rungutan dan aduan kerosakan penyaman udara yang berlaku di kemah penginapan dengan pengurusan maktab telah menghubungi pihak bertanggungjawab untuk segera membaik pulih kerosakan tersebut. Bermula esok 1 Julai, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC tidak lagi menerima aduan terhadap PDRM atau pegawainya. Menerusi kenyataan, dimaklumkan perkara itu kerana PDRM tidak lagi disenaraikan di bawah jadual Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 kurungan Akta 700 sebagai salah satu agensi penguatkuasaan selaras dengan berkuatkuasanya Akta Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis 2022 kurungan Akta 839 esok. EAIC akan menyelesaikan semua aduan dan siasatan yang diterima sebelum 1 Julai dalam tempoh setahun sehingga 1 Julai 2024 selaras dengan Seksyen 47 Akta 839. Sebarang pertanyaan atau aduan boleh orang ramai terhadap PDRM mulai esok boleh disalurkan dengan menghubungi bahagian keselamatan Kementerian Dalam Negeri. Perdana Menteri sedia memberi kerjasama termasuk disiasat mana-mana pihak berkuasa sekiranya beliau didapati terlibat dalam kes rasuah. Datuk Seri Anwar menyatakan selama 7 bulan diberi amanah untuk mentadbir negara, tiada satu kepentingan pun diberikan kepada keluarganya. Pada masa yang sama, Perdana Menteri juga mengulangi kenyataan bahawa beliau tidak pernah berdendam dengan sesiapa serta mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyiasat mana-mana individu yang terpalit dengan kes rasuah ketika ini. Ya, siapa yang disiasat oleh SPRM itu kerja SPRM dan dia jawab. SPRM harus jelaskan. Saya tidak arahkan. Kerana saya tidak mahu fitnah. Saya lalui liku-liku hidup yang susah. Orang Matan Pauh lagi faham. Orang Gua Pauh ni tahu sangat. Dari zaman Datuk Haji Nok, Allah yarham lagi. Yang kawan-kawan saya ramai sini. Takkan pula bila kita ada kuasa, kita nak buat kerja tu baru serupa aja. Nilai kita ni jadi serupa, rosak. Perdana Menteri turut menegaskan tidak akan berterul ansur dengan mana-mana menteri serta timbalan menteri dalam kerajaan perpaduan mahupun bekas menteri sekiranya terlibat dalam kes rasuah. Tegas Perdana Menteri, komitmennya untuk membanteras amalan rasuah diterima baik dan tidak pernah dibantah oleh setiap parti dalam kerajaan perpaduan. Ini termasuk segala perancangan untuk setiap pembangunan di negara ini. Perdana Menteri menyertai kira-kira 700 jemaah di Masjid Jami' An-Nur Guar Perahu, Kubang Sebang dekat seberang perai bagi menunaikan solat Jumaat. Selepas solat Jumaat, Perdana Menteri meluangkan masa beramah mesra dengan jemaah sebelum ke program seterusnya di Permatang Pauh. Saya gembira balik ke Permatang Pauh ni dan kerana ramai yang kita anggap seperti keluarga, kenal semua. Kemesraan tu agak lain, luar biasa. Macam suasana kekeluargaan, saya tahu, saya kenal ramai dan oleh itu saya sebenarnya bagi masa yang singkat kerana kebetulan hari ini, tengah hari ini free sikit ada waktu. Jadi saya rasa elok saya balik ucap terima kasih dan bermesra dengan mereka secara yang agak santai. Dan ini reaksi penduduk setempat. Banggalah dengan kehadiran Perdana Menteri kita ni, walaupun inilah pertama kali selepas dia diangkat sebagai Perdana Menteri. Jadi penduduk sini banyak teruja lah dengan kedatangannya. Dan teruja, ini pertama kali selepas beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kami merasa bangga kerana anak janti di sini, anak kawasan Tok Kun balik sirih, ibarat sirih pulang ke gagang. Gembira dan teruja lah dengan kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri kita pada tengah hari ini. Kita mengucapkan ribuan terima kasihlah kerana sudi datang ke sini menunaikan solat Jumaat bersama-sama dengan rakyat di sini.
Seorang remaja dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh atas tuduhan membunuh teman wanitanya Sabtu lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada Saini Irwandi Sufian Sani, 23 tahun. Tertuduh juga hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Jessica Daimis. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya NM Morganarash Mitra manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 30 Ogos depan untuk mendapatkan laporan forensik dan kimia. Seorang individu berusia lingkungan 40-an dikoteri lemas di kawasan Lombong dekat Jalan Pintasan Teluk Intan, Perak. Operasi mengesan dan mencari mangsa giat dijalankan. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak, Sabarudzi Nur Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada pukul 1.33 petang. Sejurus selepas itu, anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP bidur ke lokasi insiden. Menurut saksi, kejadian mangsa ketika itu sedang menjala ikan sebelum turun ke dalam lombong berkenaan dan dipercayai lemas. Walaupun sentiasa sibuk dengan tugas hakiki, pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak sempat melaksanakan ibadah kurban. Program dilaksanakan dengan kerjasama beberapa badan bukan kerajaan NGO. Pengarah JBPM Perak, Sayani Saidon memaklumkan program Imarah Aidiladha 2023 yang bermula seawal jam 8 pagi secara bergotong royong itu menumbangkan 7 ekor lembu dan bermula daripada proses menyembelih, melapah dan memasak pelbagai hidangan. Untuk Majlis Imarah Aidiladha pada tahun ini adalah program kali pertama kolaborasi antara Bomba dan juga Sekretariat Wanita. Untuk hari ini kita libatkan urusnya kita letakkan di Balai Bomba Meru ni, tetapi dengan kerjasama daripada balai-balai lain. Jadi kerana bilangan korban yang kita bawa tu 7 ekor, jadi untuk mempercepatkan pelaksanaan program ni saya libatkan juga daripada 6 balai yang daripada kawasan Ipoh lah, ada yang sejauh sampai di Bidur pun kita panggil. Bagi balai-balai yang tak melaksanakan korban pada tahun ini, jadi saya tarik dan mereka bersama-sama untuk membantu menjayakan program korban pada pagi inilah. Kesemua hasil korban diagihkan kepada masyarakat setempat sekitar Meru Raya, peserta korban dan golongan asnaf melalui NGO Wanita Perak. Program korban terus memeriahkan sambutan Aidiladha. Seekor unta seberat 600 kg serta 17 ekor lembu serta 5 ekor kambing menjadi pilihan korban karya Kampung Melayu Air Hitam, Pulau Pinang. Pada tahun ini saya buat lembu 17 ekor. Kata unta mula hampir 3-4 ekor lah, tapi ada saya bagi dekat orang. Sama di Kampung Melayu ni saya bagi satu saja. So ada kambing sama. So alhamdulillah itu. Dan saya jemput seluruh polis, Jabatan Polis, FRU dan juga Bomba, pihak kaitan kerajaan bersama dengan saya. Alhamdulillah, syukur. Turut serta dalam program ini, anggota polis menerusi program kepolisan komuniti diketuai Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Polis Sofian Santong yang menyantuni masyarakat setempat. Dan kita hari ini bersama-sama dengan penduduk di sini sempena Hari Raya Korban untuk sama-sama melakukan ibadah korban di sini sebagai mengambil semangat polis dan masyarakat berpisah tiada. Ini salah satu program community policing. Anggota polis turut menerima bantuan baku rahmah sempena Aidiladha sebagai penghargaan atas sumbangan kepada masyarakat. Sedikit perkembangan sukan, penyerang baharu Kedah Darul Aman FC KDA FC Ifadai Ol Segan menyifatkan skuad Sang Kenari sebagai pasukan terbaik bagi meneruskan perjuangan dalam kancah Liga Malaysia. Beliau yang tiba semalam dari Nigeria berkata reputasi dimiliki skuad kendalian Nafuzi Zain menjadi faktor dia memilih untuk kembali ke negara ini. Menurut pemain berusia 32 tahun itu, selain Kedah, dia turut menerima beberapa tawaran kelab lain di Malaysia.
Bekas penyerang Selangor itu tekad memberi aksi terbaik bagi memastikan Kedah terus tampil sebagai pencabar terkuat. Efe Dayung juga penjaring terbanyak Liga Super untuk musim 2020 dan 2021 juga bersedia memikul tanggungjawab sebagai pengempur utama pasukan. Dia juga mahu menjulang piala bersama Kedah kerana belum pernah merasainya bersama mana-mana pasukan di Liga Malaysia sebelum ini. Penerjun kelahiran Perak, Muhammad Syafiq Putih optimis mampu menjadi pencabar pingat emas dalam Tamasya Sukan Asia Hangzhou September depan. Beliau yang digandingkan bersama seorang lagi penerjun berpengalaman, Oi Ziliang akan bersaing dalam acara 3 meter papan anjal. Jelas Syafiq, kejohanan dunia di Jepun pada 14 hingga 30 Julai akan digunakan sepenuhnya bagi membentuk keserasian dengan teknik kejunan baharu bersama Ziliang. Gandingan Syafiq dan Gabriel Gilbert Daim dalam acara 3 meter papan anjal Sirama semasa Sukan Commonwealth Birmingham tahun lalu berjaya menghadiahkan pingat perak buat negara. Kem terjun negara ketika ini berada di Qinghuandao, China sebagai persiapan menghadapi kejohanan dunia yang menawarkan tiket kelayakan ke Sukan Olimpik Paris 2024. Syafiq juga tekad membuat kejutan dalam kejohanan dunia berkenaan. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Call ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Seterusnya kita ikuti laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Muhammad Nafizi Madampiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada petang ini kecuali di sekitar negeri Melaka. Dan keadaan cuaca ribut petir ini terutamanya bagi negeri-negeri di utara Semenanjung, negeri Perak, di sekitar pedalaman Selangor, Negeri Sembilan dan juga di daerah-daerah sekitar timur Johor dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Namun begitu, ribut petir yang berlaku untuk negeri Kelantan dan Terengganu pula dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke lewat malam. Seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca semasa untuk negeri Sabah dan Sarawak. Begitu juga keadaannya untuk negeri Sabah, ribut petir pada petang ini dilihat berlaku di kebanyakan bahagian untuk negeri berkenaan. Manakala di negeri Sarawak pula, ribut petir dilihat lebih tertumpu di sekitar kawasan pedalaman beberapa bahagian seperti di Limbang, Sibu dan juga Kapit. Dan keadaan cuaca ribut petir untuk pedalaman Sarawak dan juga di bahagian-bahagian di sebelah barat Sabah juga dijangka akan berterusan sehinggalah ke waktu malam nanti. Akhir sekali kita lihat pula keadaan di sekitar kawasan perairan negara. Angin dilihat bergerak dengan kelajuan yang agak tinggi iaitu sekitar 30 sehingga 40 km sejam daripada arah baratan. Dan dengan itu Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori kedua untuk kawasan perkapalan Phuket dan kategori pertama untuk kawasan Selat Melaka Utara. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Malaysia bertindak ofensif dan tidak menolak kemungkinan untuk menyaman kumpulan mengaku waris Kesultanan Sulu susulan kerugian yang dihadapi negara berikutan tindakan undang-undang yang dikemukakan mereka. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Uthman Said memberitahu kerajaan akan mengkaji untuk mengambil tindakan saman memandangkan kos yang ditanggung oleh Malaysia adalah sangat tinggi. Itu sebabnya saya dah arahkan Jabatan Peguam Negara untuk berkomunikasi dengan syarikat litigation funder Sterlium, mengarahkan peguam solicitor kita di UK untuk membuatkan menulis pada mereka secara rasmi ke atas keputusan ini dan memberi maklum untuk memberikan disclosure kepada perjanjian antara Terium sebagai funder dengan 8 orang ni. Jadi kami juga telah memberikan arahan baru. Kalau kita tengok daripada punca perhubungan itu, perhubungan dalam gerakan penipuan, there is a fraud element, kami akan buat tindakan di bidang kuasa ofensif sama ada di US ataupun di UK. Berkenaan dengan salah satu daripada 8 ni yang dilihat sebagai pengganas yang disebut oleh Kementerian Dalam Negeri, kita akan melakukan apa yang perlu dilakukan dengan. Pada Februari lepas, Datuk Seri Azalina dilaporkan berkata kerajaan membelanjakan RM31 juta bagi kos perundangan terhadap suntutan 8 individu yang mengaku sebagai waris Kesultanan Sulu untuk mendapatkan pampasan terhadap tanah Sabah dalam tempoh 4 tahun. Kos itu termasuk bayaran perkhidmatan peguam antarabangsa, prosiding mahkamah, terjemahan, pendidikan sejarah dan perundangan yang bermula dari 20 November 2019 hingga 20 Januari lepas. Beliau terus memaklumkan tuntutan kumpulan Sulu untuk mendapatkan $14.9 bilion Amerika adalah $62.59 bilion daripada Malaysia melalui proses timbang tara boleh disifatkan sebagai satu bentuk peperangan baharu. Tuntutan itu adalah satu serangan yang sophisticated dan kerajaan memberi jaminan akan melakukan gerakan secara agresif untuk mematikannya. Katanya kerajaan mungkin akan mengambil tindakan undang-undang di Amerika Syarikat dan United Kingdom jika terbukti tuntutan terbabit didalangi penipuan. Tiada lagi sebarang laporan rasmi diterima berhubung kekecohan dicetuskan seorang menteri di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Loke memaklumkan siasatan terperinci akan dilakukan pihak berkuasa lapangan terbang mengenai insiden berkenaan. Saya belum mendapat apa-apa laporan lanjut berkenaan insiden tersebut. Saya rasa pihak berkuasa lapangan terbang akan membuat siasatan lebih terperinci apa yang berlaku. Sudah tentu protokol keselamatan perlu dipatuhi, tapi apapun kita berserahkan kepada pihak berkuasa penerbangan sebab saya rasa mereka akan buat siasatan yang lebih terperinci. Beliau mengulas mengenai insiden seorang menteri yang didakwa menceroboh masuk Dewan Ketibaan Antarabangsa KLIA bagi menyelamatkan seorang warga Cina ditahan masuk ke Malaysia. 7 kilang serta 1 stor simpanan barangan musnah dalam kebakaran di kawasan perindustrian Budi Manjeras, manakala 2 lagi rosak teruk. Kenyataan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Wan Mat Razali Wan Ismail memaklumkan insiden yang berlaku kira-kira pukul 2 pagi tadi tidak melibatkan mangsa. Kebakaran bermula daripada 4 kilang yang kemudian merebak ke kilang lain yang terletak berhampiran. Api merebak dengan pantas berikutan pengubahsuaian kilang dan kedudukan yang rapat. Kilang-kilang yang terlibat juga padat dengan bahan yang mudah terbakar. 8 promis yang musnah sepenuhnya dalam kebakaran itu merupakan sebuah stor simpanan barang acara dan 7 kilang melibatkan kilang barang plastik, kilang model rumah, kilang tembakau, kilang membuat perabot dan tilam, kilang audio kereta dan kilang makanan kucing. Punca insiden masih dalam siasatan.
Subsidiari milik penuh MN Holdings Berhad telah memperoleh kontrak utiliti bawah tanah projek laluan rel Pantai Timur ECRL bernilai 13.9 juta ringgit. Dalam maklumat kepada Bursa Malaysia, MNHB memaklumkan uniknya Mutu Nusantara Sdn Berhad telah dilantik sebagai subkontraktor projek melalui surat penganugerahan daripada Rentak Segar Sdn Berhad. Mutu Nusantara akan bertanggungjawab bagi kerja-kerja kejuruteraan, perolehan, pembinaan dan pentauliahan EPCC, membabitkan kerja-kerja awalan serta penempatan semula kabel kuasa di Seksyen 9 Selangor dalam projek ECRL. Projek ECRL sepanjang 665 km itu mengandungi 59 terowong, merangkumi kerja-kerja pembinaan di 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor selain direka bentuk untuk bebas banjir. Kontrak EPCC akan bermula serta-merta dan disasarkan siap menjelang Julai 2024. Sempena sambutan Aidiladha, golongan asnaf terus disantuni. Di Selangor, hampir 50 keluarga asnaf menerima sumbangan barangan makanan. Ini kita nampak harap pemberian sumbangan hamper ni agak boleh membantu mereka meringankan sedikit belanja harian. Jadi sumbangan ini harap mereka gembira dan meneruskan perayaan mereka dengan gembira. Ucapkan terima kasih pada Hans yang memberi sumbangan untuk meringankan lagi beban untuk sambutan Hari Raya Aidiladha. Saya amat berterima kasih sangatlah pada Han memberi sumbangan ni. Kalau lebih elok, lebih banyak lagi sumbangan pada orang yang kurang kemampuan seperti saya, ibu tunggal dan mempunyai anak OKU. Bagi akak dengan kawan-kawan semua, alhamdulillah terima kasih sangat dekat Han. Dengan hari itu, dengan bantuan sayurnya, bersyukur sangat untuk kami yang menyambut Hari Raya Korban. HANS merupakan pertubuhan kebajikan yang membantu meringankan beban golongan B40 di Selangor. Fokus negeri di Bawah Bayu berkongsi rezeki ketika Aidiladha, amalan mulia sesuai ibadah kurban. Laporannya bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Rita, silakan. Ya, Nurul. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha ini, golongan berkemampuan seharusnya sentiasa berkongsi rezeki dengan masyarakat memerlukan. Menurut Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Seri Dr. Rudi Awah, berkongsi rezeki adalah amalan mulia yang perlu disuburkan setiap kali sambutan Aidiladha sesuai ibadah korban yang dilaksanakan. Datuk Rudi menyatakan demikian ketika ditemui pemberita dalam majlis ibadah korban di Masjid Ar-Rahman, Kampung Selimpodon, Pitas. Bersempena majlis ini, Datuk Rudi menyumbangkan 14 ekor lembu untuk diagikan kepada penduduk setempat. Saya mengambil kesempatan sempena dengan korban ini untuk memberi kepada masjid dan juga surau-surau yang ada di daerah Pitas untuk kita kongsikan bersama bahawa kita memberi sedikit apa yang ada ini untuk dikorbankan sempena dengan Hari Raya Aidiladha ini. Dalam majlis ini, seramai 139 golongan asnaf di Kampung Selimpodon menerima agihan daging korban sempena sambutan Hari Raya Aidiladha 2023. Umat Islam disaran agar terus semarakkan pengorbanan dalam usaha meraih ketakwaan kepada Allah. Langkah tersebut merupakan antara manifestasi utama sambutan Hari Raya Aidiladha yang penting untuk dihayati serta diteladani seluruh umat Islam. Adun Balung Datuk Hamil Awang berkata sifat murni seumpama itu perlu ditanam ke dalam sanubari setiap umat Islam agar mencapai kejayaan yang diredai Allah. Tambahnya, Islam juga menuntut setiap umatnya agar sentiasa mempunyai kesabaran dan sanggup berkorban dalam menegakkan syiar agama. Sempena Hari Raya Korban ini, saya memintalah kepada umat Islam khususnya di daerah Tawau agar dapat sama-samalah merayakan Hari Korban ini dan seterusnya dapat melalui korban ini dapat kita memberikan sedekah ya kepada fakir-fakir miskin ya, asnaf-asnaf yang memerlukannya. Datuk Hamid ditemui RTM dalam majlis ibadah korban di Kampung Padang Terbang Tawau. Sebanyak 13 ekor lembu ditumbangkan dalam majlis ini untuk diagikan kepada penduduk kawasan Dun Balung.
Pertubuhan Kebajikan Saudara Kita Sahabat akan terus memberi bimbingan kepada saudara baharu bagi meningkatkan keilmuan dan pemahaman tentang agama Islam. Presiden Sahabat Johari Buning Abdullah berkata, antara pendekatan yang dilakukan termasuk menerusi kelas bimbingan teratak fitrah bertujuan membentuk kepribadian unggul, nilai moral dan akhlak terpuji serta minda cemerlang dalam aspek dunia dan akhirat. Johari berkata usaha murni sahabat yang bermula sejak 2006 itu turut mendapat suntikan dana daripada Pusat Zakat Sabah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS, selain sumbangan ikhlas individu dalam usaha menyediakan kemudahan asas pembelajaran dan tempat tinggal selesa kepada saudara baru sehingga mereka benar-benar menghayati erti sebenar Islam. Membantu sebelum dan selepas saudara baru memeluk agama Islam dan menyediakan juga pusat pendidikan kepada mereka untuk belajar di kelas bimbingan saudara kita yang kami sebut kelas bimbingan saudara kita teratak fitrah. Antara intipati yang diterapkan di peringkat awal ialah menjalani kehidupan berlandaskan Islam yang berpandukan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Johari ditemui pemberita ketika ditemui dalam majlis ibadah korban di Likas, Kota Kinabalu. Sebanyak 5 ekor lembu dikorbankan dalam majlis ini sebelum diagi-agikan kepada golongan asnaf yang layak. Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS telah melancarkan pelan anti rasuah bagi memantapkan lagi tadbir urus, integriti dan anti rasuah di agensi berkenaan. Pengurus besarnya Syahidrul Johadri berkata, buku pelan anti rasuah yang menerapkan dasar dan pelan pelaksanaan mencerminkan harapan tinggi seluruh warga LKTNS agar mengamalkan bebas rasuah, ketulusan, kebertanggungjawabban dan integriti. Pelan anti rasuah LKTNS dibangunkan secara kolektif dalam kalangan kaki tangan dan telah mengenal pasti 40 risiko dan 68 inisiatif yang perlu diambil tindakan dalam 5 bidang keutamaan iaitu pentadbiran dan sumber manusia, perolehan, keuangan, tadbir urus dan operasi. Syahidrul menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis pelancaran pelan anti rasuah dan ikrar bebas rasuah 2.0 LKTNS di Kota Kinabalu. Menurut beliau, isu rasuah perlu diberi penekanan terutama barisan hadapan kerana setiap pekerjaan yang dilakukan akan ada ruang berlakunya rasuah dan salah guna kuasa. Penguatkuasaan sahaja tidak cukup dan setiap kaki tangan perlu melaksanakan kerja dengan ikhlas dan memegang amanah yang dipertanggungjawabkan. Justru beliau berharap semua pihak khususnya di peringkat kepimpinan tertinggi dapat bekerjasama memainkan peranan yang penting bagi memastikan amalan terkutuk itu dapat dihapuskan. Masyarakat disaran menjadikan amalan menderma darah sebagai satu budaya hidup sehat selain dapat membantu menyelamatkan banyak nyawa. Justru mereka yang layak menderma darah tetapi belum lagi menderma darah perlu tampil menderma darah kerana setitik darah dapat menyelamatkan nyawa. Orang ramai yang ditemui rata-rata menyifatkan menderma darah secara sukarela adalah amalan yang amat mulia. Mereka berharap lebih ramai penderma terutama golongan belia tampil ke hadapan untuk menderma darah. Ini first time menderma darah. Sebelum ni tak pernah lagi lah. Menderma darah ni penting. Lagi kalau macam apabila ada kes kecemasan, ada orang yang mengalami banyak pendarahan. Belum lagi kira ibu mengandung yang tumpah darah. Ini ketiga. Dari kecil memang mau. Nampak orang derma macam cool gitu. Every time we donate kan dia reproduce our blood kan. Jadi saya rasa dia recycle balik badan kita ya. Harapan saya supaya semua orang tu lebih tidak takut untuk menderma darah dan lebih berani supaya sebab sekarang semua dorang guna peralatan pun yang canggih, so orang tidak takut sudah jarum besar, ada bius, so orang ramai mesti beranilah pergi derma darah. Amalan menderma darah boleh menyelamatkan nyawa individu yang memerlukan seperti pesakit thalassemia, mangsa kemalangan, pesakit leukemia serta penyakit serius lain. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah kali ini. Berita selanjutnya kembali bersama Nurul. Silakan. Alesius Malik, terima kasih atas perkembangan dari Sabah itu.
Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara perkongsian sambutan pemansuhan pemakan pelitup separuh muka. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan. Ya, Nurul. Sebelum itu, sambutan mengenai Aidiladha tahun ini yang bukan sekadar membantu golongan kurang berkemampuan, malah kaki tangan Kerajaan Sarawak juga tidak dipinggirkan. Membuktikan kesungguhan itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng hari ini mengagihkan sejumlah 300 kg daging kepada 300 penerima melibatkan sumbangan kepada kaki tangan Jabatan Premier Sarawak dan golongan asnaf. Dalam majlis ringkas yang diadakan di Wisma Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati di Petrajaya Kuching pagi tadi, beliau turut dihiburkan dengan persembahan nasyid oleh kumpulan tempatan. Hadir sama pada majlis itu ialah Timbalan Premier Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julahi Narawi, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni dan Timbalan Menteri Utiliti dan Komunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK menyambut baik kenyataan Kementerian Kesihatan yang tidak mewajibkan penggunaan pelitup muka berkuat kuasa Rabu depan. Walau bagaimanapun, Menteri KPWK Datuk Seri Fatimah Abdullah mahu tenaga kerja di Pusat Penjagaan Kanak-kanak dan pendidik di peringkat prasekolah khususnya di Sarawak untuk terus mengamalkan penggunaan pelitup separuh muka ketika menjalankan tugas. Ia penting bagi menjamin keselamatan dan kesihatan kanak-kanak yang merupakan golongan berisiko serta mempunyai imuniti yang rendah. Selain itu, beliau berpendapat penggunaan pelitup separuh muka di kawasan awam adalah tertakluk kepada setiap individu meskipun ia tidak diwajibkan. Beliau berkata demikian ketika mengulas tentang kenyataan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa semalam yang tidak mewajibkan penggunaan pelitup separuh muka semasa berada di dalam pengangkutan awam dan fasiliti kesihatan. Datuk Seri Fatimah ditemui pemberita selepas menyempurnakan majlis penutupan kem latihan kepimpinan wanita Persekutuan Persatuan Cina bahagian Kuching hari ini. Terdahulu dalam ucapannya, beliau mengalu-alukan kerjasama golongan wanita dari persatuan itu untuk merebut peluang bagi bersama-sama menyumbang kepada pembangunan negeri dan komuniti. Polis Diraja Malaysia PDRM Kuching komited untuk membantras jenayah di sekitar Kuching melalui operasi bersepadu pencegahan jenayah terutama berkaitan beberapa jenayah harta benda yang menunjukkan peningkatan iaitu sebanyak 47% berbanding tahun lalu. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmur Baja memberitahu pada operasi bersepadu pencegahan jenayah fasa 2 kali ini, seramai 149 anggota dari pelbagai unit dikerahkan untuk mengadakan 5 sekatan jalan raya di sekitar Kuching iaitu di Sungai Maung, Gita, Kuching Samarahan Expressway, Jalan Gambir dan Jalan Padungan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa operasi tersebut di Kuching Samarahan Expressway semalam. Sampaikan maklumat pada kami, apa sahaja jenis maklumat, apa sahaja jenis kegiatan jenayah. In fact, kalau kamu mengisaki seseorang itu dan mencurigakan berada di kawasan kamu, untuk sampaikan maklumat itu kepada pegawai polis, kepada polis yang ada di mana-mana tempat yang ada untuk memastikan kita membuat pemeriksaan. Sebab hubungan antara masyarakat dengan polis dalam zaman penugasan pada ketika ini adalah sangat penting. Dengan lambakan teknologi yang macam-macam itu adalah penting. Sebab maklumat daripada rakan-rakan yang ada di luar sana akan memberikan banyak kejayaan-kejayaan kepada polis dan seterusnya kita dapat mengekalkan ketenteraman dan keselamatan di daerah Kuching. Terdahulu, kata ACP Ashmur, bagi fasa 1 operasi sama yang dilakukan bulan lepas, seramai 10 individu telah ditangkap di atas kesalahan dadah dan 9 tangkapan ke atas individu melibatkan jenayah harta benda serta kekerasan. Ujar beliau lagi, dalam fasa 1 juga, PDRM juga telah berjaya menumpaskan sindiket geng Samun yang sedang melakukan jenayah mereka di kawasan Setampin, Setutong dan BDC Kuching selain membekas orang yang dikehendaki.
Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Itulah yang dapat digambarkan dengan pendekatan pihak Institut Tahfiz Bintulu ITB yang sentiasa melibatkan pelajar-pelajar mereka dengan aktiviti ibadah korban sejak Saban tahun. Ketua Pelajar ITB Ahmad Fadilah Muhadi telah berkongsi pengalaman berharganya menjayakan ibadah korban bersama Masjid Darul Hidayah Kidorong Bintulu semalam. Ibadah korban ke ITB tu di Institut Tahfiz Bintulu tu nang best lah, nang meriah. Jadi kita sebagai kebanyakan remaja luar, si tahu macam ni cara pola macam tu. Jadi kita masuk ke institut tu, Institut Tahfiz tu, kita belajar macam ni cara potong daging, macam ni cara orang pola kerja, orang pola ibadah haji. Jadi ya, adalah kita dapat ambil pengalaman lah, walaupun kita si pandai gila. Tapi at least kita ada pengalaman. Ahmad Fadilah yang menuntut selama 5 tahun di ITB telah selama 3 tahun berturut-turut diberi peluang menjayakan ibadah korban. Bermula dari mengangkat lembu dari tempat sembelihan, melapah kulit dan daging, memotong tulang serta mengagihkan mengikut jumlah yang ditetapkan. Mereka ini turut dibantu oleh kaki tangan ITB. Malah turut dijemput bersama ialah komuniti setempat termasuk pekerja-pekerja warga Indonesia di sekitar Kidorong dan Bintulu. Menurut Mudir ITB Ustaz Husin Zainal Arifin, perancangan teliti dibuat agar perjalanan aktiviti korban 5 ekor lembu dan 1 ekor kambing dapat dilakukan dengan lancar dan sempurna. Jadi sebelum kami melakukan sembelihan haiwan kurban ini, kami ada meeting bersama dengan AJK maupun staf ITB. Kemudian kami agihkan untuk agar supaya perjalanan ibadah kurban sembelihan haiwan kurban ini berjalan dengan baik, dengan jayanya, maka kami agihkan. Contoh lembu 1, lembu 2, lembu 3 sampai lembu 5. 1 ekor lembu akan dikerjakan oleh lebih kurang 15 student ITB lah, Institut Tahfiz Bintulu. Begitulah dengan lembu 2 sampailah ke lembu yang ke-5. Daging korban yang telah diagihkan itu seterusnya akan diserahkan kepada golongan penerima yang telah ditetapkan mengikut syarat di sekitar Kidorong dan Bintulu. Sementara itu, pengerusi Masjid Darul Hidayah Kidorong, Haji Omar Latif memberitahu masjid berkenaan turut menguruskan 5 ekor lembu korban tahun ini dan telah menyerahkan daging korban kepada pihak Riverton Muslim Care Center RMCC untuk diagihkan. Berbeza sedikit daripada pendekatan yang kita guna pakai daging-daging korban tu kami agihkan kepada RMCC iaitu Riverton Muslim Care Center. Jadi kami ambil bahagian saja untuk para peserta, selebihnya kami hantar kepada RMCC. Jadi mereka diamanahkan untuk membagikan di kalangan ahli-ahli mereka yang beragama Islam dan juga yang fakir, yang miskin. Menurut Haji Omar, pelibatan penduduk dan ahli karya masjid tetap membanggakan, termasuk sokongan daripada sebuah syarikat yang turut menyumbangkan 1 ekor lembu korban. Ibu bapa perlu memainkan peranan mereka dalam usaha membantras isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan anak-anak. Pegawai Daerah Bauk Konstantin Gerald David Jonas berkata, tindakan ibu bapa untuk memberi perhatian dan memantau aktiviti harian anak-anak dapat membantu mengelakkan mereka daripada terlibat dengan dadah. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penangguhan Program Jalinan Kasih Biro Wanita Zon Beratak di Dewan Gereja Katolik St. Joseph, Kampung Opar di Bau, Kuching. Konstantin yang juga pengerusi One Stop Committee OSC bagi menangani isu dadah dan substan MIDS Daerah Bau menambah, ibu bapa harus melaporkan sekiranya anak-anak mereka terlibat dengan dadah agar mendapat rawatan segera. Menurutnya, walaupun isu penyalahgunaan dadah ini tidak dapat dihapuskan 100%, sokongan ibu bapa dan keluarga dapat membantu mengurangkan kes dadah yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, pengerusi pengelola program tersebut Rahim Jimbo memberitahu sebanyak 12 buah kampung terlibat pada program yang jurung kalinya diadakan di kawasan Beratak. Antara pengisian yang diadakan pada program yang berlangsung selama sehari itu adalah ceramah bertajuk peranan wanita dalam menangani isu dadah dalam keluarga, perkahwinan dan perceraian mengikut Undang-Undang IVIL serta mengikut adat tempatan dan pengagihan hartanah. Pengamal media di Miri terus meraikan perbezaan yang telah menjadi tunjang perpaduan sejak dulu lagi dari pelbagai aspek, termasuk kebudayaan kaum di Sarawak berikutan ahli-ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik.
Justru Presiden Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA Chai Chun Chin berkata pengamal media harus menggalas tugas penting yang bukan hanya mempromosikan keunikan budaya dan tradisi kaum Dayak, malah turut sama meraihkannya sebagai simbol perpaduan yang utuh. Ke arah itu beliau memaklumkan walaupun pengamal media mempunyai tugasan padat, persatuannya tetap mengambil peluang ini untuk meraihkan salah satu warisan budaya negeri ini dan bekerjasama untuk membina masa depan yang lebih cerah. Chai Chun Chin berucap merasmikan Majlis Gawai Dayak 2023 Anjuran Persatuan Wartawan Utara Sarawak di Miri. Beliau juga berkata majlis tersebut mampu mengumpulkan semua ahli persatuan agar bersama-sama meraihkan sambutan Hari Gawai Dayak tanpa mengira latar belakang dan budaya yang berbeza. Pada majlis itu, pelbagai pengisian telah diadakan termasuk permainan dan persembahan tarian serta nyanyian oleh ahli-ahlinya selain meraihkan ahli yang berpindah tugas iaitu Bolhan Basah, jurugambar Jabatan Penerangan dari Miri yang bakal bertugas di Kuching. Turut hadir ialah Presiden Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak Andy Jong Wan Jun, pengerusi pengelola Nuriza Jau dan kira-kira 40 ahli NSJA. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Silakan. Terima kasih Vanessa Mering atas perincian dari Sarawak itu. Cadangan untuk mengklasifikasikan perdagangan karbon di bawah bidang kuasa Kementerian Peladangan dan Komuniti KPK masih dalam perbincangan di peringkat antara kementerian serta Kabinet. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peladangan dan Komuniti memberitahu keputusan muktamad mengenai perkara itu akan mengambil masa kerana melibatkan perubahan struktur perundangan dan dasar yang komprehensif. Kami sekarang ini sudah berbincang sama ada kita dapat pisahkan pertama sekali carbon conservation itu dengan the trading diberi dekat Kementerian Peladangan dan Komoditi. Sesuai dengan apa yang ditakrifkan di bawah United Nations ESG, carbon adalah dikirakan sekarang ini sebagai komoditi. Jadi ini sedang diperincikan. Kalau dapat dimuktamadkan, maka insya-Allah kita akan follow through apa yang dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Premier. Beliau berkata demikian di Kuching ketika ditanya mengenai cadangan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg agar karbon disenaraikan di bawah KPK selari dengan pengiktirafan karbon sebagai satu komoditi yang boleh diniagakan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ketika ini pengurusan karbon adalah di bawah Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Iskandar Puteri rendah karbon, IPRK terus menterjemah usaha Majlis Bandaraya Iskandar Puteri memperkasa kelestarian alam sekitar. Untuk laporan penuh dari Johor, terus sahaja bersama Nur Iliana Khalid. Nurul, sejak 2021 hingga tahun lepas, 72 projek geran komuniti telah disalur kepada komuniti bagi membudayakan gaya hidup rendah karbon. Menerusi projek yang terlibat, antaranya tong sisa makanan di Taman Nesa dan Taman Universiti, secara tidak langsung telah mencana pulangan melebihi RM14,000. Terpulang kepada komuniti sendiri sebab mereka tahu apa masalah di dalam kawasan mereka dan macam mana cara mengatasinya, dan diorang akan propose cadangan, idea dan kita nilai berdasarkan kepada perkara tersebut. Setakat ini juga 108 kertas cadangan telah diterima dengan 34 projek sedang dinilai. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri juga sedang menganugerahkan geran maksimum RM30,000 kepada komuniti terpilih. Program melibatkan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia dan SWM Environment. Peserta Lestari Fun Run Ride menerima pingat masing-masing berbentuk penutup botol plastik terpakai.
Kelainan yang dibuat Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB bersama SWM Environment itu antara lain membentuk amalan kitar semula dalam kalangan peserta. 10,000 botol plastik dikutip menerusi acara itu dengan penutup botol diasingkan bagi menghasilkan pingat untuk acara akan datang. Ini juga sebagai satu hebahan ataupun galakan kepada semua masyarakat untuk melaksanakan pengurusan sisa yang mampan, yang lestari. Maknanya di rumah mereka mudah saja untuk melaksanakan pengurusan sisa lestari ini, mengasingkan sisa yang boleh dikitar semula atau tidak boleh dikitar semula. Pembuat pingat kitar semula, Yung Yi, mengakui perlu kreatif untuk mengumpul dan memilih penutup botol bagi menghasilkan kombinasi warna menarik. Pingat dihasilkan dengan menghancurkan botol plastik itu dalam mesin pencincang sebelum dimasukkan ke dalam acuan dan ditekan dengan suhu panas. Menariknya, proses itu tidak menggunakan sebarang pewarna tiruan. Sebaliknya, setiap warna dan corak pingat dihasilkan menerusi warna asal penutup botol. Original plastik dia. For example, if you get, kita dapat putih dengan merah punya bottle cap, kita dapat merah dengan putih punya produk. So, kita tak tambah apa-apa warna dekat produk. Ya, betul. Kalau klien apa-apa yellow, kita nak cari purple punya produk atau plastik untuk pecahkan, untuk jadikan produk. Peningkatan 20 kali ganda stesen pengecas kenderaan elektrik EV disasarkan Iskandar Investment Berhad IIB bagi mencapai sasaran neutral karbon di Iskandar Puteri. Setakat ini, 30 stesen pengecas EV telah beroperasi di Medini, antaranya stesen charge 60 kW DC di EduCity Hub dan stesen charge 7 kW AC di Parkir VIP. Sifat topografi dinamik dimiliki Medini ditambah biodiversiti dan pembangunan stabil berpotensi menjadi lokasi sifar karbon. Selain itu, sasaran Singapura untuk mencapai 100% penggunaan EV menjelang 2030 mendorong Medini memperkasa kesediaan teknologi EV memandangkan lokasi yang berhampiran dengan republik itu. Iskandar Puteri khususnya Medini akan menyahut kesediaan teknologi EV bukan saja bagi rakyat negara Singapura dan malah juga untuk masyarakat setempat Medini, Iskandar Puteri, Johor dan seterusnya Southern dan Malaysia sendiri. Ini akan mencerminkan visi IIB iaitu membina metropolis masa hadapan yang mampan dan inklusif. So building Implementasi bas EV juga membantu IIB dalam mencapai sasaran rendah karbon selain berpotensi menjadi projek carbon credit menerusi EV credits yang dijana sistem pengecasan EV. Selain itu, memorandum persefahaman antara IIB dan United Nations and Global Compact Network Malaysia dan Brunei dapat memanfaatkan pengurusan tenaga, air, sisa, bahan binaan mampan dan mobiliti di Medini. Nurul, laporan itu menutup perkembangan semasa dari Johor. Kembali semula bersama anda untuk laporan lain Berita Wilayah. Eliana Khalid, terima kasih atas perincian dari Johor itu. Pemain badminton kelahiran Melaka Man Wei Chung optimis gelaran terbuka Taiwan 2023 baru-baru ini bersama gandingannya. Ti Kaiwan adalah penyuntik semangat bagi melakar kejayaan di peringkat lebih tinggi. Pemain berusia 23 tahun itu berharap dapat mengekalkan momentum cemerlang semasa kejohanan terbuka Korea pada 18 hingga 23 Julai ini. Menurut Wei Chung, selepas terbuka Korea, dia dan Kaiwan akan bersaing dalam terbuka Jepun dan terbuka Australia. Terbuka Jepun akan diadakan dari 25 hingga 30 Julai, manakala terbuka Australia akan berlangsung pada 1 hingga 6 Ogos. Pemain Malaysia itu hampir meraih gelaran sulung Super 500 mereka sebelum tewas di tangan pasangan Korea Kang Min Hyuk Seo Seung Jae pada final Masters Malaysia 2023 bulan lepas.
Sambutan Aidiladha terutamanya di Pantai Timur lebih meriah dengan ramai yang menjayakan ibadah Korban. Semangat gotong royong, penduduk setempat turut memberi keterujaan kepada mereka yang memilih Terengganu untuk meraihkan sambutan itu. Program ibadah korban komuniti di Kuala Nerus ini telah disertai 25 warga Singapura dan 80 pelajar luar negara yang menuntut di UNIZA. Lebih menarik, mereka berpeluang melakukan sendiri ibadah korban di Masjid Al-Ansar, Kem Sri Pantai, Teluk Ketapang. 10 ekor lembu dan 24 ekor kambing ditumbangkan bagi tujuan tersebut. Bila Singapura datang, dulu Singapura datang sesenyap buat kat balai raya kecil Tapi bila kawasan ni dibersihkan, tentera melibat, itu yang jadi masyarakat agak kejut lah, besar. Agak besar you tengok. Pertama kali dalam masa 15 tahun, jarak 15 tahun. Ini yang besar ni. Tapi alhamdulillah. Dan pertama kali pelajar luar negara nak sertai program ni. UNIZA dan UMT yang tidak pulang. Jadi ini yang menjadikan menarik. Dan lepas tu ada 100 asnaf yang pihak pengusaha masjid beri. Ada 6 surau di bawah pentadbiran Masjid Al-Ansar, cikgu difahamkan. Dan 40 lagi ialah komuniti yang sekitar sini, golongan B40 dan asnaf, mendapat sekilo daging. Bagi peserta, kesempatan menyertai program ini memberi pengalaman yang tersendiri. Dengan umur saya yang tua ini, barulah saya dapat peluang untuk melapah sendiri dengan tangan sendiri. Dan bagaimana, saya pun tak tahu. Mungkin kulitnya akan terjejas pasal kita belum ada pengalaman lagi. Dan kita akan minta tunjuk ajar daripada orang-orang kampung di sini untuk cara melapah dengan yang betul supaya kita melapah daging jangan terpisah, daging terpisah tapi daging yang terikut dengan kulit-kulitnya sekali. Program anjuran Homestay Teluk Ketapang dengan kerjasama 200 anggota Batalion ke-18 Regimen Askar Melayu Diraja, para Kem Sri Pantai, Teluk Ketapang turut disertai pengurusan Masjid Al-Ansar dan komuniti setempat. Seramai 14 atlet Muay Thai dari Malaysia, Thailand dan Yaman bakal berentap di Kejohanan Kemaman Super Fight 2023 di Padang Astaga di sini malam esok. Kejohanan tahunan anjuran Persatuan Muay Thai Daerah Kemaman itu dijangka meraih kunjungan lebih 10,000 peminat dari seluruh negara. Presiden Persatuan Muay Thai Daerah Kemaman yang juga pengarah kejohanan Wan Ahmad Fakrul Wan Lokman berkata, kejohanan tersebut membariskan 7 regu sensasi dari dalam dan luar negara. Semua atlet yang akan berentap dalam 7 kategori. Jelas Wan Ahmad, pihaknya turut mendapat tajaan syarikat antarabangsa. Selain Kemaman Super Fight 2023, pihaknya juga merancang untuk menganjurkan kejohanan berskala lebih besar iaitu Terengganu International Fight 2023 pada 30 September ini. Ini bagi mencungkil lebih banyak bakat baharu dan mempromosi sukan Muay Thai dalam kalangan masyarakat, terutama golongan muda. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.